أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan sihat? Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala masih lagi diberikan kesempatan kita berada pada bulan Ramadan, dan kita berada pada malam yang ke-8 hari 9, hari ke-8 malam ke-9. Ya kan? Malam ke-8, hari ke-7 malam ke-8. Jadi para ulama menggariskan, sebahagiannya bersetuju menggariskan ataupun membahagikan Ramadan itu kepada 3 bahagian: 10 pertama, 10 kedua, dan 10 yang terakhir. Ala kulli hal, 10 pertama ni kita mungkin kita kata baru dalam peringkat kita masih lagi ada semangat, kan? Masjid pun penuh lagi, surau pun penuh lagi, dan rasa berbuka puasa, rasa nak bangun bersahur tu rasa semangat lagi. Tetapi kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita istiqamah dan berterusan dengan semangat ini, dan kita dapat bertemu dengan malam ataupun Lailatul Qadr, yang mana ganjarannya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan insyaAllah pada malam ini kita ambil masa sekejap selepas kita dah habis salat tarawih dan juga salat witir. Kita ingin melihat berapa ataupun banyaknya anugerah-anugerah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan. Ini satu pemberian kepada kita secara tak langsung. Sedar tak sedar, ia adalah satu kurniaan yang sangat berharga. Dari ini kita nak sama-sama bincang supaya beberapa hari yang akan datang kita bersama Ramadan ini, kita benar-benar kejar kelebihan-kelebihan itu, anugerah-anugerah itu kita pastikan kita dapat. Kerana pemberian yang lebih berharga adalah pemberian, para ulama menyatakan ataya lil qulub afdal min ataya lil ataya lil qulub khairun min ataya lil abdan. Pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada hati seseorang itu lebih baik daripada pemberian yang Allah Taala berikan pada tubuh badan kita. Kadang kita rasa pada bulan Ramadan ini banyak hikmah yang berkait dengan jasad ataupun fizikal kita. Ada orang yang target masuk bulan Ramadan keluar dengan hilang 30 kilo. Kan, dia punya target nak diet. Okeylah. Ini kita kata hikmah ataupun hasil yang berkait dengan fizikal kita yang kita boleh nampak. Tubuh badan kita jadi lebih sihat, amalan kita lebih banyak dari sudut kuantitinya. Jadi itu pemberian yang kita lihat dia dari sudut lahiriahnya, dari sudut luarannya. Daripada tak kenal masjid, kita kenal masjid. Daripada tak kenal tu imam, jadi kenal tu imam, kan? Jangan ambil gambar tu imam sudah, kan? Viral pula. Jadi itu pemberian ataupun anugerah yang berkait dengan luaran. Tetapi yang lebih berharga apa yang Allah Ta'ala berikan kepada hati kita, dalaman. Sebab itu bulan Ramadan ini salah satu anugerah pemberian yang kita kena dapat adalah menyedari pemberian-pemberian ke atas hati seseorang.
Kita tahu bahawa Ramadan ini disebut sebagai Syahrul Quran. Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Memang banyaklah kaitannya dengan Al-Quran, kerana Allah Ta'ala memilih Ramadan ini untuk diturunkan Al-Quran. Kata Nabi, "Atakum Ramadan Syahrul Mubarak." Datang kepada kamu bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini penuh dengan keberkatannya, difardukan oleh Allah Ta'ala ke atas kamu dengan berpuasa pada bulan ini, dan dibuka pintu syurga dan ditutup pintu neraka, dan dibelenggu syaitan, dan padanya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ini antara kelebihan-kelebihan yang Nabi beritahu kepada kita. Dan Ramadan itu dikaitkan dengan Syahrul Quran, kerana inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadr, di bulan Ramadan. Jadi kita dengan Al-Quran ini hendaklah ada hubungan yang sangat rapat, khususnya di bulan Ramadan. Begitulah Nabi SAW diceritakan bahawa baginda dikategorikan sebagai ajwadun nas, individu yang paling pemurah. Bulan-bulan biasa Nabi dah memang pemurah, tapi apabila masuk bulan Ramadan, Nabi lebih pemurah. Khususnya apabila Nabi bertadarus Al-Quran dengan Jibril alaihissalam. Jadi pemurah itu dari sudut apa? Pemurah itu dari sudut kesungguhan nak beribadah. Kan? Kita faham pemurah itu dengan mudah bersedekah, mudah berinfak, beriuk sesuatu kepada orang lain. Tetapi kita lupa bahawa kita beribadah pun itu adalah sedekah. Kan dalam satu hadis berkenaan dengan sendi-sendi manusia, Nabi kata setiap sendi-sendi yang ada pada tubuh badan kita itu adanya sedekah. Tasbih itu sedekah, takbir itu sedekah, tahmid itu sedekah, amar ma'ruf itu sedekah. Semua itu sedekah. Sebab apa? Sebab kita menggunakan sendi-sendi kita itu untuk kebaikan, itu dah dianggap sedekah. Tuan-tuan malam ni dah berdiri lama. Waktu kita berdiri, kita dah guna banyak sendi-sendi kita. Tahan lutut, tahan tangan, angkat tangan dan sebagainya. Semua itu dianggap sebagai sedekah. Jadi semakin banyak kita beribadah, semakin banyak kita bersedekah. Sebab kita guna anggota badan kita, guna sendi-sendi kita. Dan begitulah Nabi SAW. Apabila bersama dengan bulan Ramadan, kalau waktu biasa, dia punya sedekah Nabi itu sebagai seorang yang pemurah itu biasa kita tahu. Tapi apabila masuk pada bulan Ramadan, nampak lebih jelas akan pemurah Nabi dengan ibadah-ibadah baginda yang lebih hebat. Jadi kita pun kena nampakkan pada diri kita adanya kesedaran bahawa apabila kita berada di bulan Ramadan, kita kena tingkatkan hubungan kita dengan Al-Quran itu lebih sikit. Orang yang baca Quran lebih banyaklah sedekah dia. Kan? Walaupun di sana diganjarkan dengan pahala satu huruf 10 gandaan. Alif Lam Mim itu 3 huruf yang berbeza, dapat 30. Kalau kita kira ikut huruf, banyak tapi itu ganjaran yang kita dapat. Tetapi dalam masa yang sama kita sedang bersedekah. Sebab ni kita duk guna sendi-sendi mulut kita baca Quran, suara keluar, pergerakan-pergerakan pada mulut kita itu, kita sedang bersedekah. Jadi kita perlu sedar bahawa ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu hendaklah dilakukan secara berbeza daripada bulan-bulan yang biasa. Jadi yang pertama yang saya ingin bawakan bahawa kita kena rasa keberadaan kita di bulan Ramadan itu, ibadah kita, ketaatan kita, apa saja yang kita buat, kita kena rasa berbeza dengan bulan lain. Kalau kita rasa masih lagi biasa, bangun pagi di bulan Ramadan tu rasa biasa je, sama je macam bulan lain. Kan? Lepas solat Isyak di bulan Ramadan rasa macam biasa je. Sebab apa? Sebab tak pergi tarawih. Kan? Rasa biasa je. Kalaulah dia tak rasakan perbezaan keberadaan dia di bulan Ramadan berbanding dengan bulan-bulan yang lain, sangat rugi.
sangat rugi. Sebab di bulan Ramadan sangat banyak anugerah-anugerah, pemberian-pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi kita sebut tadi, khususnya adalah hubungan kita dengan Al-Quran. Dan penurunan Al-Quran ini, kita tak nak cerita tentang nuzul Al-Quran, tapi kita kata apabila Al-Quran ini diturunkan, para ulama setuju, sepakat bahawa peristiwa penurunan Al-Quran itu lebih mulia daripada peristiwa kelahiran kita. Hari ini hari yang paling berbahagia untuk kita ingat adalah birthday kita, kan? Lepas tu kalau tanya birthday sendiri, kita tak lupa. Tapi kalau tanya birthday anak, mungkin anaknya dah ramai, khususnya lelaki lah kan, dia akan termenung lama sikit. Kalau tanya ibu-ibu ni memang laju lah. Tapi nak kata keistimewaan pada tarikh lahir kita, kita akan rasa oh ini satu tarikh yang keramat, kita dilahirkan ke atas muka bumi. Tapi para ulama kata peristiwa diturunkan Al-Quran lebih mulia, lebih hebat daripada kelahiran kita sendiri. Sebab apa? Sebab kita lahir ke atas muka bumi ini, kalau tidak ada panduan Al-Quran, hidup kita tak ada makna. Kita tak tahu nak pergi ke mana. Kita tak tahu apa matlamat kehidupan kita hidup atas muka bumi ini. Tapi disebabkan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, hidup kita ada makna. Orang Arab jahiliyah dengan kehidupan entah apa-apa, bila diturunkan Al-Quran, maka mereka mengikut ajaran Al-Quran, maka kehidupan mereka itu kehidupan yang berbeza daripada kehidupan-kehidupan yang sebelum. Minaz zulumati ilan nur. Jadi kita dengan Al-Quran pun kena rasa benda tu. Semakin banyak kita baca Al-Quran, akhlak kita akan jadi lebih bagus, hati kita akan jadi lebih tenang, perwatakan kita akan jadi selari dengan apa yang dituntut oleh Al-Quran. Tapi ke mana pun dia akan bermula dengan membaca Al-Quran. Jadi sebab tu para ulama menggesa kita supaya amalan yang paling utama untuk kita buat di bulan Ramadan, selain kita berpuasa, puasa itu memang wajib lah di siang hari, tetapi di samping itu perlu dibanyakkan baca Al-Quran. Jadi saya nak ingatkan, kalau baca Quran ini biasa kita biasa ukur dengan kemampuan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Sepatutnya kita kena ukur dengan kemampuan kita sendiri. Contoh, kita baca ni agak lancar, baca Quran ni agak lancar, tapi kawan-kawan kita yang lain merangkak-rangkak. Kita tahu waktu bila? Waktu tadarus kan, waktu datang tadarus kan, oh ini baca merangkak. Saya qulus sufaha'u minan nas. Nak boleh pergi satu-satu tu kan lambat. Tapi waktu kita borak, kita tanya dia, setiap kali masuk bulan Ramadan paling kurang dia akan khatam sekali. Khatam sekali. Itu kejayaan bagi dia yang baca merangkak. Kita yang baca boleh baca dengan lancar ni, takkanlah kita nak sama dengan dia. Dia baca merangkak-rangkak boleh khatam sekali. Kita baca yang lancar ni pun khatam sekali juga. Malu. Kan? Tak kenalah dengan kemampuan kita. Paling kurang dalam bulan Ramadan ini kita khatam 2 kali. Nak lebih lagi khatam 3 kali. Khatam kita baca dalam tadarus paling kurang, lebih kuranglah purata masa yang kita peruntukkan lebih kurang 1 jam untuk 1 juzuk. Itu kira baca tu standard lah, tak laju sangat. 1 jam untuk 1 juzuk. Tuan-tuan, kalau 1 hari takkanlah 1 jam je kita dengan Quran. Khususnya kita sebut, khususnya di bulan Ramadan, takkan 1 jam je kan? Lepas subuh, sebelum subuh, waktu petang balik kerja, waktu malam, antara maghrib dan isyak, kemudian selepas tarawih, paling kurang kita boleh peruntukkan masa itu 2 jam ke 3 jam. Bayangkan kalau 3 jam 1 hari kita boleh baca Quran, dapat 3 juzuk. Kalau 3 juzuk 1 hari, maksudnya 10 hari kita dah boleh khatam 1 kali Al-Quran. 10 hari. Maksudnya bulan Ramadan ni kalau kata 30 hari, kita dah boleh khatam 3 kali. Itu kiraan yang simple lah. Jadi kalau kita boleh baca dengan lancar, syukuri nikmat baca Quran dengan lancar tu dengan kita baca dengan lebih banyak di bulan Ramadan ni. Cerita nak tadabbur Al-Quran, nak baca tafsir, itu tambahan.
Kan? Mula dengan baca, baca lebih banyak. Jadi di bulan Ramadan ini kita perlu melihat, mengukur kemampuan diri kita sendiri untuk memaksimalkan amalan kita berkenaan dengan Al-Quran. Baca Quran lebih banyak. Dan apabila kita mengukur kemampuan ataupun amalan kita berkenaan dengan Ramadan ini, selain daripada kita membaca Al-Quran, biarlah ada ayat-ayat tertentu yang ada di dalam hati kita. Maksudnya kita hafal. Kerana Nabi SAW nyatakan, hati yang tidak ada ayat-ayat suci Al-Quran kal baitil kharib, seperti ataupun ibarat rumah yang nak hancur dah, rumah yang usang, rumah yang nak roboh dah. Kalau hari ini rumah yang usang di tengah-tengah hutan, tak ada siapa yang duduk melainkan hantu setan lah, kan? Paling tak pun manusia, ada manusia duduk, manusia jahat kan? Muhammad hisap dadah ke, yang buat benda-benda maksiat lah, dia pergi carilah tempat-tempat yang memang tak ada orang datang. Jadi kita tak nak hati kita jadi seperti itu. So macam mana nak buat? Hafal. Dan dengan menghafal Al-Quran, dia adalah satu tips untuk kita banyak baca Al-Quran. Tuan-tuan kalau biasa hafal Al-Quran kan, nak boleh keingat satu ayat tu, berapa kali kita baca? Kita tak ada baca sekali tu ingat, kita akan ulang. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, tilka rusulu faddalna ba'dahum. Ulang. Setiap kali ulang tu berapa huruf dah kita sebut? Guna kaedah yang pahala tadi tu kan, satu huruf gandaan 10. Dah berapa ratus ribu kita dapat dah pahala. Kan? Baca Quran kita dapat pahala dah. Tapi kalau kita hafal Al-Quran, kita akan dapat pahala menghafal Al-Quran dan akan dapat pahala mengulang menyebut ayat-ayat suci Al-Quran. Dan benda ni kita kena rasa di bulan Ramadan, kena rasa lebih bersungguh-sungguh dengan Al-Quran. Dan kalau ada satu hari yang tak sempat kita baca Quran, kita kena rasa malu. Kita kena jadikan bacaan Al-Quran tu sebagai peribadi kita, maruah kita. Dan keluar daripada rumah tak baca Al-Quran, rasa macam tak pakai baju. Gitulah nak kata dia punya nisbah. Dia rasa malu sangat nak berdepan dengan orang lain ni. Rasa malu. Sebab apa? Sebab kita tak baca Quran lagi hari ni. Kena letak gitu Al-Quran itu sebagai maruah kita. Kan? Sebab Allah Subhanahu wa taala nyatakan dengan jelas, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Al-Quran itu sebagai hidayah kepada manusia. Kalau kita hari ini duk mendabik dada, kita kata kita ni Muslim, kita ni mukmin, kita ni muhsin, kita ni orang yang baik, sedangkan kita tak bersungguh-sungguh untuk membaca manual kehidupan kita, hidayah melalui Al-Quran, malulah kita. Ya, sebab tu dengan Al-Quran ni kita jangan main-main. Kalau hari ini bacaan kita masih lagi ada perlu ditambah baik, usahakan. Pergilah masuk kelas mana-mana. Kalau yang dah bekerja ke, yang dah ada duit, masuklah kelas mana-mana, bengkel ke, tahsin ke apa ke, biar sampai ke tahap kita boleh baca dengan baik. Dan dengan Al-Quran jangan malu. Dah ramai yang kita ajar kelas-kelas tajwid kan, hadir umur dah lanjut 50 tahun, 60 tahun, tak bersungguh-sungguh nak baca, bersungguh-sungguh nak belajar. Masya Allah, kita tengok ada perubahan dia. Saya pernah mengajar di Kuisel, ada kelas Al-Quran. Dia buat 3 bulan. 3 bulan. Saya punya first mengajar dalam kelas, kita buat hujung minggu je, Sabtu Ahad. Saya kata, audiens siapa? Tanya pengajar tu. Pengajar kata, ni veteran Ustaz. Adalah yang muda-muda datang, 2-3 orang ada, umur 20-an, 30-an. Tapi saya boleh nampak perbezaan dia. Yang muda ni datang, dia dah just nak kita kata nak isi masa lapang je. Lebih kurang gitulah saya nampak gaya dia kan. Nak baca, biar ada team, ada geng dia nak baca Quran. Bukan dia niat dia nak perbetulkan sangat pun. Tapi kalau yang 2-3 orang yang dah lanjut usia ni, 50-an, 60-an ni, dia punya bersungguh-sungguh nak sebutan huruf. Ustaz, kalau boleh Ustaz sebut satu-satu cara nak sebut huruf-huruf tu kan.
Kita kalau dia dah sebut, kita pun kan bagilah, sebut satu persatu, sebut tentang makhraj, tentang sifat huruf, dengung tak dengung. Alhamdulillah tuan-tuan, 3 bulan tu satu ahad dia berjumpanya 2 jam. Sabtu 2 jam, Ahad 2 jam. Baca. Di hujung habis kursus tu selama 3 bulan tu, bacaan dia saya boleh kata peningkatan tu. Kalau waktu mula-mula dia masuk tu dia baca 40% menepati ilmu tajwid, sebutannya kurang, tapi di hujung tu 3 bulan selepas tu saya boleh kata 80-90% sebutan dia bagus. Itu 3 bulan baru tu. Dengan dia dah usia dia dah 50 tahun, 60 tahun. Nak katanya Al-Quran ini ada miracle dia. Jangan kita letak alasan, alah dah tua dah tak ada gigi dah. Nak sebut pun dah tak betul. Jangan. Selagi mana kita ada hayat di kandung badan, ada kudrat untuk baca Quran, ada kemampuan untuk pergi belajar Al-Quran, pergilah. Allah Ta'ala akan permudahkan urusan. Allah Ta'ala akan berikan kefahaman dengan baik. Jadi jangan malu untuk kita merendahkan diri kita untuk kita belajar ilmu-ilmu Al-Quran. Tak kata orang lah, saya sendiri pun, kita sendiri kan. Walaupun kita mengajar kelas, tapi kita rasa tak cukup, perlu cari lagi, pergi kadang-kadang pergi talaki dengan ustaz-ustaz yang kita kata memang biasa dengan talaki Al-Quran ni kan. Kita mengadap. Tak boleh baca 30 juzuk, mungkin dia pun sibuk, kita pun sibuk. Bacalah surah-surah yang lazim. Paling kurang kita ada penambahbaikan dari sudut bacaan Al-Quran. Jadi Al-Quran dengan Al-Quran khususnya di bulan Ramadan ini kena jadi kena letak satu hubungan yang sangat rapat. Baik, seterusnya bulan Ramadan ini juga selain daripada kita kejar hubungan kita dengan Al-Quran, disebut tadi bulan Ramadan adalah bulan hidayah. Bulan hidayah. Hudan linnas. Unzila fihi al-Quran hudan linnas. Jadi bulan Ramadan ini ramai orang yang Allah Ta'ala berikan hidayah. Allah Ta'ala berikan hidayah. Orang yang nak berhijrah daripada tak pakai tudung ke pakai tudung pun, kebanyakannya cari waktu-waktu ni lah. Masuk bulan Ramadan ni, dia cari pakai tudung. Kalau sebelum-sebelum tu rasa tak berapa nak suka datang ke masjid, bulan Ramadan ni dia cuba jinak-jinakkan hati dia dengan datang ke masjid. Sebab apa? Allah Ta'ala dah beritahu hudan linnas. Sebab apa? Semakin banyak dia dekatkan diri dia dengan Al-Quran, semakin banyak hidayah yang dia dapat. Khususnya di bulan Ramadan ini, Nabi kata apabila masuk saja bulan Ramadan, ada nadi munadin, ada orang yang menyeru. Malaikat datang menyeru, ya baghiyasy syarr, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang yang nak buat kebaikan, mari sini. Kan? Maksudnya malaikat mengalu-alukan orang yang bersungguh-sungguh nak buat benda baik. Dia nak bertaubat, dia nak dapat kebaikan, dia nak diampunkan dosa, dia nak dimakbulkan segala permintaan dia yang mungkin sekarang ni dia dalam kesusahan. Orang nak buat benda baik ni, malaikat kata aqbil. Kan? Mai. Bulan Ramadan ni waktu ni lah kita nak buat benda baik. Wa ya baghiyasy syarr, kalau masuk bulan Ramadan ini masih lagi ada niat nak buat benda-benda jahat, nak buat benda-benda maksiat, aqsir, stop. Hentikan. Rasa nak buat benda-benda jahat bulan Ramadan ni, hentikan. Jadi nak kata ada pendorong untuk kita jadi lebih baik. Ditambah lagi dengan Nabi kata ghulliqat abwabul niran, futtihat abwabul jannah, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Ini galakan nak beritahu kepada kita bahawa apabila kita berada di bulan Ramadan, kita akan rasa lebih mudah untuk buat benda-benda baik berbanding nak buat benda-benda jahat. Tapi kena ingat, dalam keadaan banyak kebaikan, banyak fadilat buat kebaikan di bulan Ramadan ini, Ibnu Abbas kata, kalau kamu masih lagi buat benda-benda jahat, kamu kena ingat kejahatan yang kamu buat itu lebih besar daripada kejahatan yang kamu buat di bulan-bulan lain. Fair kan? Kita buat benda baik di bulan Ramadan diangkat sebagai satu kebaikan yang besar. Tapi kalau kamu buat benda jahat di bulan Ramadan, itu satu kejahatan yang besar.
Sebab apa? Sebab kita tidak menghormati bulan yang mulia, itu bulan Ramadan. Jadi masuk saja bulan Ramadan, gunakan, cari betul-betul hidayah Allah Subhanahu wa taala, khususnya daripada Al-Quran. So itu pergi kepada stage mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran. Baca, ada masanya kita duduk, kita perhatikan ayat-ayat tertentu untuk kita mengambil panduan daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Dengarlah kuliah tafsir ke, kan? Kalau buka di YouTube tu macam-macam ceramah ustaz-ustaz kita yang dah dirakam tentang tafsir-tafsir Al-Quran. Maka kalau kita tak sempat nak datang ke masjid, ke surau, mungkin jadual-jadual kebiasaannya masuk di bulan Ramadan ini, setengah-setengah masjid dia dah memang susun dengan ceramah-ceramah berkait dengan Ramadan. Tak ada dah siri-siri tafsir-tafsir yang memang mengikut susunan tu kan. Jadi kita ambil, kita cari ruang-ruang yang lain, ada rakaman dan sebagainya, kita dengar balik, supaya ada ayat-ayat tertentu yang kita boleh faham dan kita boleh jadikan sebagai panduan. Sebab tu apabila Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, kenapa mereka itu, tidakkah mereka itu sepatutnya bertadabbur, mentadabburi Al-Quran? Allah Ta'ala tanya dalam keadaan nak beritahu, tidakkah sepatutnya manusia itu bertadabbur dengan ayat-ayat suci Al-Quran? Adakah am ala qulubin aqfaluha, ataupun di hati mereka itu ada kunci, ada lock, maksudnya dia tak boleh buka pintu hati dia untuk terima makna-makna Al-Quran. Ini kita minta jauh. Baca Quran banyak dah, tapi tak boleh nak faham, tak boleh nak beramal dengan Al-Quran. Sebab apa? Sebab hatinya dah ditutup. Manusia ada 4 jenis hati. Para ulama kata, Imam Ibn Qayyim kata, hati manusia ni ada 4 jenis. Pertama, hati yang ajrad. Ajrad tu maksudnya hati dia sentiasa terbuka untuk buat benda-benda yang baik, amal-amal yang saleh. Yang kedua, hati yang baik, aghfal, hati yang sentiasa ditutup. Ini hati orang kafir. Ajrad tadi tu hati orang mukmin, sentiasa tenang, sentiasa terbuka untuk menerima segala suruhan-suruhan daripada Allah Ta'ala. Tapi hati yang tertutup ni hati orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim, Allah Ta'ala dah tutup, dah cok dah atas hati mereka tu. Ini memang orang yang tak akan dapat hidayah. Kita tak nak jadi orang yang memiliki hati tersebut. Kita nak golongan yang pertama, hati kita kena sentiasa terbuka untuk menerima segala suruhan dari Allah Ta'ala. Sebab itu apabila Allah Ta'ala nak wajibkan puasa, Allah Ta'ala mulakan dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Allah Ta'ala panggil, seru kita dengan title kita, orang yang beriman. Wahai orang beriman, telah difardukan ke atas kamu dengan kefarduan puasa. Nak katanya puasa untuk kamu amalkan itu sesuai untuk kamu amalkan dan kamu mampu untuk laksanakan. Sebab apa? Amanu, kerana kamu orang beriman. Hati kamu tu sentiasa terbuka untuk menerima segala suruhan ini. Maka sebab itu Allah Ta'ala seru orang beriman, Allah Ta'ala berikan taklifan berpuasa di bulan Ramadan. Hati yang ketiga adalah hati mangkus. Hati mangkus ni hati orang munafik. Di luarnya nampak cantik macam orang beriman, tapi di dalamnya penuh dengan kekufuran. Waliyazubillah. Dan datang solat tarawih sama-sama dengan kita, nampak pakai kopiah, pakai jubah elok, tapi dalam hatinya Masya Allah penuh dengan kekufuran. Ini kita tak nak, minta jauh. Allah Ta'ala sifatkan orang munafik ni datang solat macam mana? Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka rasa mereka boleh menipu Allah, tapi sebenarnya mereka tertipu. Apa dia yang mereka buat? Ya, yukhadi'un wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka mendirikan salat, mereka dirikan salat dalam keadaan malas. Qamu kusala, bangun malas. Dalam hati mereka tak suka nak solat. Tapi sebab apa? Kalau tak datang nanti jiran-jiran tengok, tak pernah datang ke masjid, tak pergi solat tarawih di masjid. Itu yang ditakutkan, itu yang dibimbangkan. Bukan datang dengan keikhlasan, tapi datang dengan
takut benda-benda tadi tu. Qamu kusala yura'una an-nas, saja nak menunjuk kat manusia. Waliyahzubillah. Kan nampak luar cantik. Ini munafik, hati orang munafik. Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tak berzikir, tak mengingati Allah melainkan sikit saja. Jadi ini hati orang yang munafik. Setiap hari dia hanya berusaha menunjukkan yang luaran itu baik, tetapi sebaliknya di dalam mereka tidak ikhlas dalam beribadah. Moga-moga Allah Ta'ala beri kita hati yang ikhlas dalam ibadah, Allah Ta'ala terima segala amalan kita. Dan hati yang keempat, hati yang ada dua komponen, zumadatain, maksudnya ada iman, ada kufur. Maksudnya kalau dia terdedah dengan benda-benda kebaikan, dia akan cenderung untuk buat benda baik, untuk beriman. Kalau semakin banyak dia terdedah dengan amal-amal maksiat, maka dia akan cenderung untuk buat benda-benda maksiat. Lalang lah, macam lalang kan. Jadi kita tak nak yang itu, kita nak yang pertama tadi. Hati kita sentiasa tenang, hati kita sentiasa suka untuk buat benda-benda baik. Datang solat berjemaah, datang solat tarawih dengan imam di masjid, di surau ini, kita rasa suka. Imam baca setengah muka surat, satu muka surat, tak apa, kita rasa okey, sedap. Kalau boleh tambah lagi dua muka surat, satu rakaat pun okey. Kan? Lepas ni request dengan imam sekali-sekala, kan? Satu malam, satu rakaat, dua muka surat. Apa salahnya? Kan? Apabila dia dah datang semangat tu kan, hati dia memang rasa halawah, kemanisan nak menunaikan ibadah, maka dia akan, tak mustahil dia akan sampai ke tahap tu. Tak rasa tak cukup lah baca 2-3 ayat ni, rasa nak 2-3 muka surat. Kan jenuh tu iman nak layan kalau macam tu kan. Buat betul tinggal 2-3 orang yang request je, yang lain semua balik awal. Dia guna mazhab 4 rakaat, 2 rakaat pun dah dia anak tarawih dah. Kan mula-mula duk bahas 8 ke 20, 8 ke 20, lepas tu 4 rakaat ke 2 rakaat kan. Dia dah cari yang lebih mudah kan. Jadi ini yang Allah Ta'ala sifatkan. Orang yang dah memang sampai ke tahap khusyuk dalam solat mereka, mereka tak akan rasa berat. Kan? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Orang yang solat ni dia akan rasa solat tu berat, melainkan orang yang khusyuk ketika dia solat, dia tak rasa solat itu satu benda yang membebankan bagi dia. Berdiri lama dia rasa suka. Rasa suka. Waktu qiyamul lail saya pernah pergi ke satu tempat tu, syariah dia bank. Setiap bulan dia akan buat qiyamul lail kat situ. Dan setiap bulan itu staf dia yang datang tak pernah seorang yang dipaksa. Saya pernah lah korek tanya kan, ini department ni, head of department paksa ke datang ni? Kita tak. Dia just blast email jemputan siapa nak datang. Dan dalam email tu dah siap-siap dia sebut, kata setiap bulan kita akan buat solat tasbih. Buat solat tasbih. Dan kehadiran dia surau tu saya tak silap saya boleh muat dalam 40 ke 50 orang. Tapi saya pernah pergi situ 3 kali. Imam, jadi imam jemputan, imam qiyamul-lail kat situ. Setiap kali pergi, saya boleh kata 40 ke atas. Penuh, hampir penuh surau dia tu. Ini dalam keadaan dia tahu imam nak solat tasbih. Tahu pernah solat tasbih? Solat yang banyak tasbih tu lah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dalam satu rakaat ada 75 tasbih. Sebelum selepas rukuk, selepas sujud, kan? Setengah orang kalau dia dengar ada qiyamul lail, ada solat tasbih, dia dah mula kecut, mula undur diri. Pergi cari masjid lain, cari surau lain yang setakat buat solat tahajud 4 rakaat, solat taubat 2 rakaat, baca biasa-biasa pendek-pendek, okey. Kalau nak boleh volunteer pergi solat tasbih tu, masya-Allah, hebat. Tapi kalaulah dia dah sampai ke tahap itu, seronok untuk berdiri lama ketika solat, seronok untuk duduk dalam solat lama-lama pada waktu yang mustajab itu, maka waktu inilah kita kata orang dah sampai ke tahap kemanisan iman. Okey. Sama sikit lagi, berkenaan dengan anugerah di bulan Ramadan ini juga,
Tadi kita kata anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada hati kita itu lebih penting daripada apa yang Allah Ta'ala anugerahkan pada fizikal kita. Contoh, di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala beri kita pelbagai nikmat. Nikmat yang paling kita beruntung adalah nikmat kesihatan tubuh badan. Ramai orang doa supaya tak kena Covid, ramai orang doa supaya tak dikuarantin sebab nak boleh datang solat berjemaah, nak dapat beribadah dengan baik. Alhamdulillah, kita bersyukur. Tapi berapa ramai yang setiap hari dia rasa benda tu? Biasanya kita akan rasa nikmatnya kesihatan kita ini apabila kita ditimpa kesakitan. Waktu demam, waktu sakit gigi, waktu itulah baru kita teringat, ya Allah, seronoknya waktu tak sakit gigi. Kita dah mula dah imbau kembali waktu nikmat tu kita ada. Jadi nak kata Allah Ta'ala memberikan hidayah, petunjuk kepada kita untuk kita ingat kepada pemberi nikmat. Itu adalah satu nikmat untuk kita. Ingat kepada si pemberi nikmat, itu adalah nikmat kepada kita. Suatu hari Nabi SAW keluar daripada rumah dalam keadaan lapar. Keluar kat luar rumah dah ada dua sahabat yang besar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dua-dua tu juga keluar daripada rumah sebab apa? Sebab lapar, tak ada makanan. Jadi Nabi pun ajak untuk pergilah, mari kita pergi kat rumah sahabat kita seorang lagi ni. Dia ada banyak makanan. Dia kan cerita sampai kat rumah tu, dia dah memang sedang sediakan makanan, beri minuman, pergi ambil kambing, biri-biri, sembelih, siap-siap. Dia dah tahu dah Nabi datang ni, dia sembelih, dia sediakan makanan bagi Nabi, makanan yang sedap-sedap, hidangkan kepada Nabi SAW. Nabi tengok saja pada makanan tu, Nabi menangis. Tengok makanan, Nabi nangis. Kemudian Abu Bakar, seorang yang sangat rapat dengan Nabi SAW, tengok Nabi nangis, dia pun nangis. Dia tak tanya lagi, wahai Rasulullah, kenapa kamu? Tak tahu. Dia tengok Nabi nangis, dia pun nangis juga, tak esok-esok. Yang tinggal Umar bin Khattab. Dia tengok, kenapa? Tadi kata lapar, sekarang ni nangis pula depan makanan kan? Tanyalah. Umar bin Khattab tanya, wahai Rasulullah, kenapa menangis? Kita duduk depan makanan ni. Nabi kata apa? Nabi baca ayat, la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Satu hari nanti, di akhirat nanti, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat-nikmat yang kamu sedang kecapi di dunia. Sekarang ni tadi kamu lapar, sekarang ni kamu ada makanan di depan mata. Ini satu nikmat. Dan Nabi sedih, Nabi takut nikmat ini akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Kita hari ini buka puasa dengan apa? Macam-macam hidangan kan, kuih dan berjenis-jenis kan? Kalau makanan sedap-sedap. Pernah tak kita ingat waktu kita duduk di depan makanan tu, ya Allah, ini nikmat yang sangat besar. Kita ingat kepada si pemberi nikmat. Ya Allah, ramai orang yang tak dapat makan hidangan macam ni. Kadang kita tak ingat yang tu, kita ingat, kita tengok apa yang ada depan mata kita. Tengok, akok tak ada, akok. Duk cari yang tak ada tu kan. Kita mengulas, kita sibuk untuk mengulas apa yang ada di depan mata kita. Tapi kita tak sedar Allah Ta'ala beri kita nikmat, dan kita tak memuji pun si pemberi nikmat itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mahalnya pemberian hidayah Allah Ta'ala berikan kepada seseorang individu itu untuk melihat setiap nikmat yang berada di sekeliling dia, supaya dia ingat kepada Allah Ta'ala. Tengok nikmat, kita ingat kepada pemberi nikmat, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa dan imanan wa ihtisaban, kita dapat pengampunan. Dan maghfirah ini, para ulama kata Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, sapu semua kejahatan yang kita buat, sapu, padam semua, dan boleh jadi Allah Ta'ala gantikan yang pernah kita buat sebelum ni, yang kesilapan, keburukan, kecacatan, semua tu Allah Ta'ala gantikan dengan kebaikan. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Tak mustahil bagi Allah Ta'ala, kita yang banyak buat dosa ni, datang dengan segunung dosa, jumpa dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tukar segunung dosa itu menjadi segunung pahala. Benda itu tak mustahil bagi Allah Ta'ala. Yang penting kita taubatan nasuha. Jadi di bulan Ramadan ini
kembalikan hati kita, bertaubat kembali kepada Allah Ta'ala, banyakkan istighfar, banyakkan amal-amal yang mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, supaya kita mendapat pengampunan Allah Ta'ala dan mendapat gandaan pahala tadi tu. Mengharap itu disebut imanan wahtisaban. Wahtisaban tu maksud kita mengharap sesuatu dari Allah. Dengan ibadah yang kita buat ini, kita harapkan Allah Ta'ala beri kita sesuatu di hari akhirat nanti. Orang yang lazimkan diri dia dengan solat sunat qabliyah ba'diyah 10 rakaat, Nabi kata apa? Dia ni telah membina rumahnya di syurga. Dia telah menempah rumahnya di syurga. Isu tempat ini, kalau tuan-tuan nak rasa lebih lagi, tuan-tuan, hari Jumaat, khususnya muslimin, hari Jumaat pukul 1 tuan-tuan baru keluar daripada rumah, nak pergi solat di mana? Di Masjid Negara, di Masjid Putra yang memang crowd, ramai orang. Tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh dapat tempat kat situ, boleh dapat tempat duduk kat situ. Tak ada kita kata tak ada jaminan kita dapat tempat duduk untuk solat Jumaat tu. Silap-silap pergi tu penuh dah tutup pagar dah. Lagi-lagi musim-musim sekarang ni, musim ada SOP dan sebagainya ni, kita tak pasti. Kita takut pergi tu dalam keadaan risau, ada tempat tak ada tempat ni, nak parking kereta kat mana ni, mesti dah penuh ni. Tapi apabila Nabi SAW beritahu kepada kita, kamu buat amalan ini, confirm kamu dah ada rumah kat syurga. Maksudnya kita tak risau dah. Kita mati nanti, pergi ke alam akhirat nanti, tak risau dah, kita dah ada tempat kita di syurga. Kan? Kalau sebaliknya, orang yang tak mencari amalan-amalan yang Nabi sebut, fadilat-fadilatnya ini, dia tak tahulah. Maksudnya dia masuk saja ke alam akhirat, dia mencari-cari apa yang dia boleh dapat di akhirat. Jadi di dunia ini, tempat kita berbekal, carilah amalan-amalan yang mempunyai fadilat-fadilat yang boleh menyelamatkan kita. Nak selamat daripada azab kubur, baca surah Al-Mulk. Ini Nabi ajar. Benda ini nampak simple, tapi dah memang Nabi ajar kita buat dengan iman dan wahtisaban. Buat dengan penuh kepercayaan, penuh pengharapan, insya-Allah kita akan dapat. Cuma nak sebut di bulan Ramadan khususnya, dia punya package dia adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan segala dosa. Dan yang terakhir mungkin saya nak sebut berkenaan dengan kelebihan memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Ini khususnya mungkin golongan ibu-ibu, kan? Sebab sebelum ni saya pernah terima satu soalan muslimat. Dia tanya, dia kata, Ustaz, kami yang jaga anak di rumah ni kadang tak dapat merasai nak beribadah, nak solat tarawih seperti mana kaum Adam datang ke masjid dapat solat tarawih, beribadah. Dia orang jealous. Dia kata, Ustaz, macam mana ya nak buat? Setiap kali bulan Ramadan ni susah betul nak pergi ke masjid. Jadi yang boleh datang ke masjid ni, kaum muslimin ni kena hargai lah. Dan ada orang yang nak datang masjid tapi tak boleh datang, duduk kat rumah jaga anak, penat mungkin, masak makanan buka puasa dan sebagainya. Kita nak gembirakan dia dengan satu hadis. Nabi SAW beritahu tentang ganjaran kepada orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, dia akan dapat pahala orang yang berbuka puasa tersebut. Dia dah puasa, dia dapat pahala dah. Dia beri makan kepada orang yang berbuka puasa, dia dapat pahala orang yang berbuka puasa. Bayangkan kalau seorang ibu, seorang isteri menyediakan juadah berbuka puasa kepada 10 orang ahli keluarga dia, suami dia, anak-anak dia, mak ayah dia, makan. Dia bersusah payah. Kalau orang perempuan nak masak ni, kadang lepas sahur dia dah fikir dah, hari ni nak masak apa buat buka puasa ni. Dia punya dalam kepala tu dah ligat dah, fikir dah. Sebab dia nak kena cari bahan, dia kena buat tu, kena buat ni. So persediaan itu bukannya seminit 2 minit sebelum berbuka puasa, lama, kudrat dan sebagainya. Dah habis buka puasa, basuh pinggan pula, kemah dapur pula, flat dah. Lepas tu nak pergi solat tarawih, dah tenaga dah habis dah. Jadi kita gembirakan dia dengan apa yang Nabi SAW beritahu. Mereka dapat pahala seperti mana orang lelaki yang datang solat berjemaah dan solat tarawih di masjid.
Walaupun dia tak dapat datang, tapi pahala tu dia dapat sama. Sebab apa? Sebab dengan jasa dia lah ni kaum muslimin ni dapat hidup dengan selesa, dapat datang solat berjemaah dengan baik, dapat buka puasa dengan baik, dengan asbab dia. Maka ini kita beri berita gembira supaya kita dapat sama-sama memahami keadaan masing-masing. Jangan kita kata asyik duduk rumah ni tak ibadah, yang datang masjid ni beribadah penat-penat masuk syurga, yang duduk kat rumah tu tak dapat masuk syurga lah. Jangan macam tu. Silap-silap dia lagi dulu masuk syurga daripada kita. Sebab dia buat tu betul-betul dengan keikhlasan dia, untuk orang berpuasa di rumah, maka Allah Ta'ala berikan ganjaran yang terbaik. Jadi saya kira setakat itu dulu sedikit sebanyak kita bercerita tentang kelebihan-kelebihan yang perlu kita kejar di bulan Ramadan ini. Moga-moga segala ibadah yang kita kerjakan didasarkan dengan niat yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Allah Ta'ala tak suruh kita beribadah, melainkan Allah Ta'ala suruh kita ikhlas dalam ibadah. Ibadah kita tu perlu ikhlas. Moga-moga Allah Ta'ala terima dan dia menjadi hasanat ataupun pemberat kepada mizan kita di hari akhirat. Allahu a'lam. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.